Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, saya akan meneruskan pembincangan untuk progres 2021 Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM mengenai satu topik berkenaan pengaruh aspek teknologi ke atas keyakinan penggunaan aplikasi MySejahtera di Lembah Kelang. Saya Muhammad Syafiq Rashid dan disedia oleh Dr. Mazatul Haziah Mahabub akan meneruskan pembincangan pada petang ini. Jadi kita akan teruskan dengan melihat kepada latar belakang kajian. Jadi apa yang kita nak lihat bagaimana kerajaan mudah alih ataupun M-Government, Mobile Government telah meningkatkan prestasi kerajaan dan seterusnya membentuk sebuah masyarakat yang tersambung atau kita kata connected society, dan apa yang faedah kita dapat daripada connected society ini dan juga penggunaan kerajaan digital di mana kita telah menjaya membentuk satu tadbir urus awam yang lebih baik terutamanya untuk kerajaan. Namun begitu, COVID-19 pandemik yang telah melanda seluruh dunia terutamanya Malaysia telah mewujudkan ataupun membentuk satu norma baharu pada perkhidmatan digital kerajaan di mana rakyat menginginkan suatu perkhidmatan yang diberikan secara dalam talian di mana dengan sekatan-sekatan yang berlaku, PKP dan sebagainya. Jadi kita perlu meneruskan kesinambungan perkhidmatan kerajaan itu namun dalam mode yang berbeza iaitu digital. Dan bagaimana kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang telah dibina atau dibangunkan oleh kerajaan itu sendiri, terutamanya MySejahtera yang kita akan bincangkan pada pembincangan kali ini akan menyokong segi kesihatan awam melalui pengesanan kontrak dapat. Jadi kita akan lihat dalam kajian ini bagaimana MySejahtera itu dari segi konteks MySejahtera itu bagaimana faktor-faktor teknologi akan mempengaruhi keyakinan rakyat terhadap aplikasi ini. Kita telah mengenal pasti beberapa permasalahan kajian yang dalam kajian ini. Jadi kita lihat bagaimana aplikasi-aplikasi ini terutamanya di Malaysia ini dari segi konteks penerimaan dan kajian aplikasi itu belum matang berdasarkan kajian oleh Aziz pada tahun 2018. Dan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam itu sendiri telah mengeluarkan satu surat arahan kepada penjawat awam yang di mana pada fasa awal MySejahtera itu sendiri tidak diterima secara meluas pada fasa awal iaitu tahun 2020 di mana pandemik COVID-19 baru bermula. Dan sepanjang pelaksanaan MySejahtera itu sendiri kita lihat bagaimana pelbagai isu aplikasi terutama dari segi teknikal itu sendiri dikenal pasti dan diberi maklum balas kepada owner ataupun pemilik aplikasi itu sendiri iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, dan perkara tersebut telah diambil maklum. Dan seterusnya kita lihat pada kajian-kajian yang lepas terutama dari Venkatesh dan juga Chan berkenaan penggunaan kad pintar atau smart card di kalangan rakyat Hong Kong. Faktor teknologi ini merupakan faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi keyakinan pengguna, dan konteks pengguna sini adalah rakyat. Jadi kita ingin melihat di Malaysia dalam perspektif MySejahtera apakah faktor teknologi ini mempengaruhi rakyat juga. Jadi apakah objektif kita pada kali ini? Kita akan menganalisis pengaruh aspek teknologi yang kita telah kenal pasti menggunakan teori yang telah diadaptasi kepada keyakinan penggunaan aplikasi MySejahtera. Berikut merupakan hipotesis yang telah kita kenal pasti berdasarkan teori yang telah diadaptasi di dalam kerja ini, iaitu model teori bersepadu penerimaan dan penggunaan teknologi ataupun UTAP oleh Venkatesh. Dan apa skop kajian kita? Kita akan melihat dari segi dalam konteks penduduk Lembah Kelang, di mana kita telah kenal pasti penduduk Lembah Kelang merupakan satu kawasan yang di mana penetrasi internet merupakan antara yang paling tinggi di dalam Malaysia, dan kita akan fokus kepada pengguna-pengguna yang menggunakan telefon-telefon pintar seperti Android, iPhone, iOS dan juga Huawei itu sendiri.
Kita terus kepada metodologi kajian di mana kita akan menggunakan kajian kuantitatif dan sampel-sampel populasi kita akan terdiri daripada penduduk-penduduk di Lembah Kelang. Dan dalam kajian ini kita menggunakan persampelan kawasan pelbagai lapisan di mana kita telah bekerjasama dengan Jabatan Kepada Negara dan Integrasi Nasional untuk mengambil sampel daripada kawasan-kawasan rukun tetangga. Dan saiz sampel yang kita telah anggarkan berdasarkan populasi yang diunjurkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020 sebanyak 384 responden. Dan di carta yang sebelah itu merupakan bagaimana cara kita membuat bingkaian sampel itu, di mana kita telah menyenaraikan negeri, daerah, kawasan-kawasan rukun tetangga dan seterusnya yang kita zoom ataupun kita fokus kepada responden-responden terdiri daripada penduduk-penduduk komuniti di dalam kawasan tersebut secara dalam talian. Jadi kita lihat pada prosedur-prosedur pengumpulan data memandangkan semasa kajian itu dilaksanakan, masa PKP kita laksanakan secara dalam talian dengan kerjasama Jabatan Perpaduan, dan kita telah develop ataupun membangunkan instrumen-instrumen yang telah diadaptasi pada kajian-kajian lepas menggunakan skala Likert 7 poin, dan beberapa analisis statistik telah dibuat di dalam kajian ini. Dan kita lihat kepada pembuli ubah di mana 3 konstruk aspek teknologi daripada teori UTAUT itu sendiri telah kita adaptasi dan sesuaikan dengan konstruk keyakinan penggunaan aplikasi MySejahtera berdasarkan literature review ataupun bacaan-bacaan daripada kajian-kajian lepas kita telah lihat. Dan kita telah memproses data-data tersebut dan kita laksanakan analisis data itu secara deskriptif dan juga inferensi menggunakan Structured Equation Modeling atau SEM. Analisis modal dan hasil kajian di mana kita lihat kepada profil demografi kajian itu sendiri, bagaimana perempuan dan juga berumur 19 hingga 30 tahun iaitu dalam julat umur belia merupakan responden yang kebanyakannya yang terdiri dalam kajian kita ini. Dan mereka juga adalah terdiri daripada kebanyakannya ialah penjawat awam yang mempunyai pendapatan isi rumah yang kita katakan berada di tahap B40 berdasarkan statistik oleh Jabatan Perangkaan. Dan kalau kita lihat bagaimana mereka ini lebih cenderung untuk menggunakan Android dan menggunakan package pasukan bayar. Dan seperti yang kita telah sedia maklum, tiada isu dari segi liputan di dalam kawasan Lembah Kelang, kerana kita telah dapat maklum balas bahawa rangkaian ataupun liputan rangkaian jalur lebar mobile ataupun jalur lebar modal alih di kawasan-kawasan Lembah Kelang adalah baik. Dari segi konteks penggunaan MySejahtera itu sendiri, kebanyakan responden kita menggunakan MySejahtera sekurang-kurangnya sekali sehari. Dan apa tujuan utamanya? Sudah semestinya untuk daftar masuk di premis memandangkan kita telah mengarahkan secara mandatory. Kerajaan telah mengarahkan secara mandatory penggunaan MySejahtera untuk daftar masuk di premis. Dan kita lihat pada analisis deskriptif di mana kebanyakan faktor-faktor teknologi ini, 3 faktor teknologi tersebut merupakan antara yang mendapat mean score yang tinggi, 6.04, 6.04 adalah 5.91. Jadi kita lihat bagaimana mereka bersetuju bahawa faktor-faktor teknologi ini merupakannya antara mereka bersetuju dengan faktor-faktor teknologi tersebut, bagaimana mereka boleh mempengaruhi keyakinan tersebut. Namun begitu, kalau kita lihat kepada analisis inferensi yang kita lihat menggunakan SEM itu sendiri, kita melihat kita menguji hipotesis yang kita telah wujudkan dan kita telah mendapati bahawa hipotesis untuk ketiga-tiga pembuli ubah faktor teknologi tersebut adalah tidak signifikan. Jadi kita telah membincangkan berkenaan bagaimana faktor-faktor teknologi dan juga keyakinan itu boleh mempengaruhi di dalam konteks penduduk di Malaysia ataupun lebih spesifik di Lembah Kelang
di mana kita telah lihat bagaimana mereka, iaitu responden yang berumur 19 hingga 20 tahun ini sebenarnya terdiri daripada golongan belia yang telah sedia mahir dengan teknologi-teknologi terutamanya dengan peranti-peranti semasa, tablet, handphone. Mereka telah cukup, kita boleh katakan mereka ini telah pakar dengan penggunaan teknologi dan juga aplikasi-aplikasi terutama media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan oleh itu kita lihat bagaimana teknologi tersebut dan juga fungsi-fungsi dan antarmuka yang merupakan elemen-elemen dalam faktor-faktor teknologi yang dinyatakan dalam teori UTAP itu sendiri tidak memberi pengaruh signifikan kepada keyakinan penggunaan hasil daripada analisis referensi yang kita telah buat sebentar tadi. Oleh itu, aspek manfaat mudah guna dan juga cici inovatif bukan lagi faktor utama untuk mempengaruhi keyakinan rakyat, terutamanya dalam konteks mahasejahtera yang kita sedang bincangkan ni, dan terutamanya bagi golongan muda masa kini. Dan kita lihat pada implikasi kajian, bagaimana implikasi kepada teori, kita telah mendapat suatu perspektif yang baru bahawa dalam kajian penerimaan teknologi, bahawa faktor teknologi tidak lagi signifikan kepada rakyat, keyakinan rakyat-rakyat Malaysia. Dan ia kita lihat kepada kajian-kajian yang lepas yang bahawa faktor-faktor teknologi itu adalah signifikan pada dahulunya. Jadi kita telah mendapat satu perspektif yang baru. Mungkin antara faktor yang mempengaruhi ialah bagaimana faktor mereka responden ini yang merupakan digital natives yang telah sedia mahir, dan oleh itu faktor-faktor teknologi yang kita telah nyatakan itu tidak lagi signifikan. Maka kalau kita lihat dari segi pelaksanaan secara praktikalnya, bagaimana kerajaan boleh memanfaatkan penemuan ini, di mana kita lihat faktor keyakinan rakyat kepada aplikasi kerajaan itu telah dikenal pasti, dan juga kita perlu fokus kepada peranan-peranan pemegang taruh dalam pembangunan aplikasi itu, terutamanya pengguna. Pengguna itu ialah rakyat itu sendiri. Bagaimana kita boleh lihat pada ciri-ciri penggunaan mereka dan seterusnya, membangunkan sesuatu teknologi, kita kata in general, untuk mendorong serta meyakinkan lagi mereka untuk menggunakan, disebabkan sekira faktor kejayaan sesuatu aplikasi kerajaan itu ialah dari segi aspek penggunaan. Kita nak make sure mereka, kita nak pastikan mereka untuk menggunakan aplikasi ini bukan sahaja menggunakannya pada satu yang masa, tapi untuk menggunakan pada masa hadapan juga. Jadi apa limitasi kajian? Sebab kita buat kajian ini di kawasan bandar. Jadi profil demografi yang berbeza mungkin akan menunjukkan suatu keputusan ataupun result yang berbeza. Dan dapatan berbeza bagi aplikasi yang kerajaan yang kita gunakan secara sukarela. Seperti yang kita tahu, Mahasejahtera ini merupakan satu aplikasi mandatory. Mungkin dari segi konteks, aplikasi yang menggunakan secara sukarela akan membawa satu keputusan yang berbeza. Dan akhirnya kita akan cadangkan selepas ini mungkin kita buat extension ataupun kita panjangkan kajian ini, mungkin dari segi konteks macam bagi kita boleh buat kajian ini secara longitudinal study dalam satu tempoh masa yang kita boleh kenal pasti, dan juga mungkin kita akan laksanakan kajian itu dari segi kualitatif untuk mengenal pasti faktor-faktor secara lebih mendalam berkenaan penerimaan dan juga penggunaan teknologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.